Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani kepada semua sidang maya yang hadir bersama pada pagi ini. Syukur kehadrat ilahi kerana atas nikmatnya dapat kami berkongsi idea untuk pembangunan diri insan seorang guru. Sebelum saya meneruskan bicara, ingin saya kongsikan tajuk webinar pada hari ini adalah modul GST untuk GST. Wah, kan? Semasa saya diberitahu tajuk webinar ni, saya sangat teruja. Ya, apakah itu GST untuk GST? Dan saya pasti yang bersama saya dengan secara maya pada hari ini turut curious untuk mengetahui apa itu modul GST untuk GST. Hadirin maya sekalian, orang kata tak kenal maka tak cinta. Tak tahu ahli panel seperti hilang seri, si manis tanpa senyuman. Oleh itu, mari sama-sama kita berkenalan dengan panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya adalah Dr. Chiam San Mei. Apa khabar, Doktor? Baik. Okay, Dr. Chiam adalah pensyarah cemerlang grade HC dan bertugas di IPG Campus Kent pada masa inilah ya. Beliau mempunyai pengalaman dalam bidang pendidikan selama 30 tahun. Ya, satu tempoh masa yang sangat lama, dan juga mempunyai kepakaran yang pelbagai, yang meluas, yang merangkumi bidang biologi, ya, STEM dan juga pedagogi. Kita sangat bertuah ya dapat menghadirkan seorang panel yang sangat berpengalaman dan pelbagai kepakaran ini. So, terima kasih doktor kerana sudi hadir bersama kami pada hari ini. Okay, seterusnya di sebelah kiri saya ya, seorang jejaka yang tampan, lagi handsome ini dan hebat. Saya perkenalkan panel kedua kita, Cikgu Muhammad Arif bin Syukur, guru cemerlang bidang fizik dari SMK Paya Rumput Melaka. Panel saya yang kedua ini pun bukan calang-calang orangnya, ya. Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang pedagogi fizik, inovasi PDP dan PBL, penceramah utama bengkel teknik menjawab fizik dan juga bengkel inovasi dan kajian tindakan. Ya, syukur kepadanya kerana kedua-dua panel kita ya pada hari ini sangat-sangat berpengalaman yang akan berkongsi kita mengenai modul GST untuk GST. So, berkenalan sudah, berintro pun sudah. Kita terus ke diskusi kita. Soalan ini saya tujukan kepada Dr. Chiam sebagai ketua pengubal ya kepada modul kita, iaitu modul GST untuk GST ini. So, Dr. Chiam, bagaimana modul ini boleh dan dapat diinspirasikan? Ya, terima kasih ya atas soalan tadi. So, salam sejahtera, salam Ken kerana engkau nama terbilang, dan salam Malaysia Madani. Saya ingin mulalah ya dengan sedikit cerita kronologi ya yang membawa kami bersama ya untuk pembangunan modul ya sehingga hari ini. Pada tahun 2021 kami telah melaksanakan satu kajian ya, di mana kami mengkaji keperluan latihan guru-guru sekolah menengah sebagai satu tindakan main peranan dalam menyambut cabaran PISA TIMSS seperti yang dilaporkan. Jadi dalam kajian ini ia dilaksanakan oleh beberapa orang pensyarah dari IPG, beberapa kampus yang arif dalam analisis rush, dan juga beberapa orang pensyarah yang arif dalam pedagogi, sains, STEM. Jadi kajian ini telah diketuai oleh Dr. Yazid bin Manap, Timbalan Rektor PPL dan pasukan beliau, Dr. Ain dan juga Dr. Sharina ya. Saya menyimpang sedikit, boleh tak? Boleh. Okey, saya ingin menyimpang sedikit ya. Data daripada hasil kajian ini telah digunakan bersama untuk membina satu lagi modul modul DLP IPGM yang dan juga ya kami telah melaksanakan bengkel DLP pada tahun 2022 yang diketuai oleh saya sendiri dan juga pasukan saya dari beberapa IPG yang kami pilihlah ya. Kemudian tugas ini juga ya merupakan satu kerjasama
antara IPGM dan juga JPN bagi 6 zon. Jadi tugas ini juga diketuai oleh Dr. Yazid dan juga tim beliau, Dr. Ain dan juga Dr. Zurin dari IPGM. Balik kepada modul ini jadi modul kita GST, data daripada hasil kajian ini kami guna sebagai satu evidence base untuk membimbing kami mengubah modul GST. Jadi dalam kalangan pengubah modul GST ini kami ada pensyarah cemerlang berhasil, pensyarah cemerlang TG54, pensyarah cemerlang TG52, pensyarah cemerlang TG48 dengan bidang kepakaran sains STEM dan juga pendidikan STEM. Manakala rakan-rakan pengubah dari sekolah tidak kurang hebat, mereka adalah guru-guru cemerlang yang sangat popular. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rajin tengok Facebook, adalah kita salah seorang di sini Cikgu Aziz sebenarnya Cikgu Yasmin pun berada dengan kami hari ini cuma hari ini beliau tidak berapa sihat jadi tugas ini telah diambil ahli secara impromptu oleh Cikgu Ajib so kami sangat berterima kasih dalam keadaan yang orang bilang bidang terjun kan, tapi sanggup berani juga terima tugas ini bersama kami untuk melaksanakan webinar hari ini Jadi sebenarnya kalau kita lihat usaha yang kami sedang usahakan sebenarnya adalah dua daripada peranan IPGM iaitu yang pertama sekali merancang dan melaksanakan aktiviti penyelidikan dan inovasi, dan yang kedua merancang dan melaksanakan program peningkatan akademik dan profesionalisme guru. Jadi modul ini sebenarnya kami hendakkan Dr. Bahia binti Abdul Wahab untuk mengetuai sebagai seorang pensyarah cemerlang TG48. Jadi Dr. Azman bin Omar, pensyarah berhasil dari Sultan Mizan, dan saya sendiri sebenarnya kami adalah membantu kepada Dr. Bahia sebab hasrat kami ingin ada pelapis-pelapis yang kompeten untuk menggantikan kami apabila kami pensiun. So setakat inilah dia punya asal usul untuk modul ini. So untuk GST itu apa? Ya, GST, modul GST untuk GST sebenarnya maksud dia adalah modul Local Science Teacher untuk guru sains tulis. Wah, so GST untuk GST itu adalah Local Science Teachers untuk guru sains tulis fizik, kimia, biologi dan gitulah asal usulnya modul ini diinspirasikan oleh tim yang bermula daripada hasil analisis kajian di peringkat sekolah menengah. Terima kasih doktor dan kita melihat bahawa modul ini merupakan penambahbaikan solusi kepada guru-guru sekolah yang berada di sekolah-sekolah pada masa kini. Terima kasih doktor. Panel kita yang kedua Cikgu Azif, dan ini juga calon-calon orang. Cikgu Azif seperti yang kita ketahui, murid kita kini merupakan murid generasi alfa yang mana sudah pastilah mempunyai cabarannya yang berbeza daripada cabaran-cabaran semasa saya dan Dr. Chiang bersekolah generasi baby boom sekali itu yang memang agak jauh dia punya julat masa itu. Jadi bolehkah cikgu kongsikan pandangan cikgu dan sebagai guru terutamanya guru sains guru fizik dalam menghadapi cabaran-cabaran semasa mengajar di sekolah ini. Okay, baik. Terima kasih kepada Dr. Naimah selaku moderator kita untuk webinar pada hari ini. Jadi kalau ditanya kepada saya doktor apa cabaran yang saya alami di dalam konteks PDP saya di dalam kelas, jawapannya mudah doktor. Bukan masalah saya sebenarnya saja doktor, masalah guru-guru di Malaysia adalah yang pertama, silibus banyak. Bagaimana kita nak habiskan silibus itu mengikut time frame yang tertentu.
Itu yang pertama, doktor. Dan yang kedua, bagaimana kita ni sebagai seorang guru, kita nak master konten. Supaya apabila kita dapat master konten ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat deliver konten itu dengan lebih mudah. Malah kita memudahkan sesuatu subtopik yang sukar itu sehingga dapat menarik minat murid ke arah PDP Sains yang baik. Jadi yang ketiga ni adalah macam mana saya sendiri ataupun guru-guru nak sediakan bahan bantu mengajar yang terbaik supaya proses PDP itu dapat berlangsung dengan lancar dan seterusnya dapat mencapai objektif pada masa yang berkenaan. Jadi dekat situ ada 3 elemen ataupun masalah utama yang saya sendiri hadapi, dan saya percayalah bukan saya sendiri saja hadapi, tetapi rakan-rakan di luar sana pun turut hadapi masalah yang saya hadapi juga. Sebenarnya doktor, ada banyak lagi isu-isu yang kecil di dalam kelas ataupun di dalam makmal. Antaranya adalah dari segi kompetensi pembantu makmal untuk menyediakan bahan-bahan dan seterusnya penyediaan modul PDP guru itu sendiri. Ada isu yang mengatakan guru tak guna buku teks, guru hanya menggunakan modul mereka sendiri. Pada saya itu bersifat subjektif, doktor. Sebab pada saya dengan generasi alpha ataupun generasi apa tadi doktor bagi tahu Baby boom. Baby boom ni kita ni tak boleh fokus kepada satu sumber saja. Lagi banyak sumber yang kita ada lagi bagus, dan ia akan mampu menarik minat murid untuk mempelajari mata pelajaran kita. Macam saya, kepakaran saya dalam bidang fizik, so saya ada banyak teknik nyanyian, inovasi yang saya percayalah mampu meningkatkan semangat spirit murid-murid saya untuk excellent dalam subjek kepakaran saya. Terima kasih doktor. Okey, ya, kita tengok tadi ya, cabaran-cabaran dia memang berbeza, dan bagaimana juga Cikgu Azif ini menangani ya cabaran tersebut dengan menggunakan peralatan atau tools yang sedia ada, especially pada sekarang ini kita ada pelbagai aplikasi kan yang kita boleh gunakan lah ya. Jadi di sini kita nampak ya bahawa cabaran itu memang akan sentiasa wujud, dan bagaimana seseorang guru itu menghadapi cabaran itu yang penting. Dan saya sangat berterima kasih kepada semua guru-guru kerana sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan kemenjadian pelajar ini. Okey, kita kembali semula kepada Dr. Chiam. Dr. Chiam, kita dah tahu apa itu GST. Untuk GST kita dah dengar mengenai cabaran-cabaran dalam era generasi alpha ini. Jadi dari pandangan doktor sendiri ya, bolehkah jelaskan bagaimana modul GST untuk GST ini selari dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan dan juga plan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025. Ya, terima kasih ya atas soalan tadi. Jadi objektif utama ya modul ini sebenarnya adalah bertujuan untuk memantapkan pembangunan profesional keguruan bagi mencapai tahap kompetensi guru sains tulen seperti yang dihasratkan dalam gelombang 3 PPM tahun 2013 hingga 2025. Okay. Jadi memandangkan setiap disiplin sains tulen di sini masing-masing ada keperluan ataupun cabaran yang eksplisit. Okay. Jadi di sini modul kami telah disubbahagikan kepada 3 submodul, iaitu submodul fizik, submodul biologi dan juga submodul kimia. Okay. Baik, jadi di sini setiap submodul ini kita juga sediakan apa yang kita kenali sebagai maklumat latihan. Okay. Jadi dalam maklumat latihan ini kami menerangkan sinopsis dia, hasil pembelajaran, jam interaksi. Okay. Jam interaksi di sini termasuk interaksi bersemuka dan juga interaksi dalam talian dan juga pentaksiran. Okay. Perkara ini ya. Jadi sebelum penggubalan modul ya, sebenarnya kami telah buat banyak research okay, dan juga perancangan di mana kami telah membina satu kerangka modul blocker science teacher ya, dengan harapan modul ini dapat memberi bantuan okay, kepada guru-guru
bersesuaian dengan hasrat FPK dan juga PPPM. Right? Now, saya suka cerita usaha kita untuk mengurangkan masalah. Okay? Right. Jadi di sini dalam kerangka modul ini kami aplikasikan pendekatan integrated. Okay? Integrated untuk merangkai beberapa perkara. Contohnya KEBAT, KEMA, PLO, model instruksi 5E, inovasi produk sains dan juga penghujaan sains. Kami cuba embeddedkan, embeddedkan semua ini dalam semua sub-modul. Okay. Jadi dalam cadangan RPH yang kami sediakan bersama-sama dengan guru-guru cemerlang, ya, sebab mereka adalah orang yang akan menggunakan di sekolah. Okay. So semua ini kena bersesuaian dengan mereka. Alright. Baik, jadi di sini sedikit kemas inilah ya, sebab sebenarnya kami telah mula ya pada tahun lepas. So sedikit kemas ini penggubalan modul ini. Kami dalam proses pembunian modul fizikal dan pada masa yang sama pembinaan tapak DO sedang disediakan. Okay, bersama-sama dengan rakan pengguna modul dan juga pasukan teknikal daripada IPGM. Jadi kami akan muat naiklah ya modul ini apabila modul ini sudah mantap. Okay. Nah, kami juga akan melaksanakan satu kajian untuk menilai modul ini selepas ini. Jadi sebagai langkah permulaan, kami mengambil peluang hari ini kami mengambil peluang sebab hari ini kami berjumpa ya dengan rakan-rakan guru dari sekolah. So kami terus mengambil mereka ya sebagai satu aktiviti ya untuk menguji validiti. Right? Member check ya, so kita akan tanya soalan item yang kita sediakan, adakah item ini boleh difahami dan sebagainya. Okay? So itu member check ya, untuk validity lah ya instrumen kita ya. Kemudian ada rancangan juga di mana kami akan buat rintis, ya, kajian rintis ya, di mana kita akan terus minta rakan-rakan yang hadir hari ini bawa pulang modul ini ke sekolah, kemudian laksanakan bersama-sama dengan rakan sejawat. Okay. So dalam masa yang sama mereka boleh melaksanakan PLC. Okay. Sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan pembangunan profesional kita sebagai seorang guru. Okay. So dengan data yang dikembalikan nanti kami akan cuba ya bagi yang sebaiknya membuat penambahbaikan untuk modul ini. Okay, so setakat ini adalah apa yang sedang berlaku setakat inilah ya. Terima kasih Doktor. So, daripada perkongsian penerangan Dr. Chiam tadi kita dapat lihat bahawa modul ini sememangnya lah sejajar selari dengan FPK dan juga PPM, dan proses-proses penambahbaikan sentiasa dilaksanakan ya berdasarkan kepada quality continuous quality improvement lah ya, penambahbaikan secara berterusan melalui pemantauan dan penilaian modul tersebut. Pada Cikgu Azib ya, Cikgu sebagai Cikgu juga terlibat ya dalam pengubalan modul GST untuk GST ini ya, dan Cikgu juga merupakan sebenarnya salah dalam kategori sasaran lah untuk modul ini. Jadi apakah pandangan Cikgu ya mengenai penggunaan modul ini dan kesesuaiannya dalam guru-guru sains di sekolah kelab? Okey, baik, terima kasih Dr. Naimah. Jadi sebelum saya jawab soalan Dr. Naimah tu, ya tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsi sikit matlamat utama Dr. Chiam. Hasrat kami semua panel pembangunan modul GST ini adalah yang pertama untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai literasi dalam bidang sains serta mengamalkan nilai-nilai sains dan seterusnya menjadi kepada pencetus inovasi. Jadi bila guru-guru dah mampu menjadi kepada pencetus inovasi, maka hasrat PPPM gelombang ketiga doktor di mana sekolah mentransformasikan PDP di dalam kelas berbantukan inovasi akan tercapai. Jadi kalau doktor tanya saya pandangan saya berkenaan modul ini, saya rasa modul ini adalah modul yang sangat terbaik. Boleh saya katakan modul ini modul kasih sayang sebenarnya doktor. Daripada guru kepada guru, from heart to heart.
Jadi kenapa saya cakap macam tu? Sebentar tadi Dr. Chiam telah berkongsi berkaitan ciri-ciri modul tersebut. Di antaranya ada elemen inovasi, elemen PBL, elemen KMR, elemen DO. Jadi elemen-elemen inilah para panel pembina telah susun dengan detail di dalam rancangan pengajaran harian. Jadi bila modul ini telah pun siap dikompilkan, apa yang perlu dilakukan oleh guru-guru hanya ikut step by step yang ada di dalam RPH tersebut, dan saya percaya sesi PDP akan jadi lebih seronok dan cikgu mampu menarik minat murid untuk menguasai konten untuk subtopik itu. Kenapa saya cakap macam tu, doktor? Sebab setiap panel diberi tugasan untuk menyelipkan elemen ataupun unsur-unsur animasi di dalam modul itu supaya murid tidak bosan, di mana proses PDP itu tidak berlaku secara satu hala saja, di mana proses PDP itu berlaku secara dua hala, di mana ada maklum malas daripada murid dan maklum malas daripada guru, dan yang pentingnya kita menyediakan bahan-bahan itu mengikut aras-aras murid, di mana kalau di dalam Escape PMG 2 standard 4 kat situ tercapai. Maksudnya tak ada masalah lah untuk guru-guru di luar sana untuk menggunakan modul kami, sebab modul kami ni memang modul kasih sayang. Kami bina daripada hard kepada hard dulu. Jadi yang seterusnya saya sangat berharap agar modul ini dapat diterima oleh semua, dan jika ada sebarang penambahbaikan pun kita alu-alukan je doktor untuk sebarang pertukaran idea dan perkongsian idea. Baik, terima kasih doktor. Terima kasih Cikgu Azif. Ya, bila saya mendengarkan perkongsian daripada guru ini, guru sains sendiri, dan saya merasa lega lah bagi pihak IPGM, kerana kami memang berharap agar modul GST untuk GST ini dia akan memberi impak yang tinggi kepada guru-guru, especially guru-guru sains tulen lah, sebab memang khas daripada guru sains tulen kepada guru sains tulen di sekolah, ya. Jadi sama seperti harapan, ya, bukan saja harapan Cikgu Azif, juga harapan Dr. Chiam, tetapi harapan semua yang terlibat dalam pengubalan modul ini. Kami sangat berharap agar modul ini kelak memberi impak yang tinggi dan juga mendapat sambutan, digunakan sebaiknya oleh semua pendidik, terutamanya yang mengajar sains di sekolah menengah kelak. Ya, jadi sekali lagi terima kasih kepada Dr. Chiam dan juga Cikgu Azif atas kesudian bersama perkongsian mengenai modul GST untuk GST yang khususnya kami bawakan soon kepada guru sains tulen di sekolah-sekolah. Sekian, terima kasih.